Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ifa Hazira binti Muhammad Zaini, Dr. Ifa dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik kami beroperasi 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu pelanggan yang menghadapi masalah dengan benjolan, ketulan, lebihan kulit, jangkitan kulit dan bisul untuk kembali sihat, cergas, aktif dan berkeyakinan semula untuk berada bersama dengan keluarga dan masyarakat. Apa yang kami lakukan akan membuatkan anda kembali berkeyakinan diri, menjadi lebih aktif dan berpenampilan semakin menarik. Terlalu ramai orang mendapatkan rawatan yang tidak mendapatkan rawatan terhadap masalah yang saya telah sebutkan tadi, atau berada dalam senarai menunggu yang terlalu panjang dan lama sehingga ianya mengganggu aktiviti seharian. Kami akan membantu anda, anda dengan melakukan pembedahan minor untuk membuang benjolan, ketulan dan lebihan kulit tersebut sehingga anda merasa lebih yakin dan selesa. So, sesiapa yang mengalami masalah seperti yang saya sebutkan di atas atau mengalami sesiapa yang mengalami masalah seperti itu boleh menghubungi kami di talian 07-432-2518 ataupun 011-2952-4248. Di samping itu juga boleh juga menghubungi kami melalui Facebook page ni, Klinik Kurnia BP Johor, ataupun di Facebook group Klinik Kurnia. Siapa lagi, jom hubungi ataupun WhatsApp kami. Alright, so pertemuan kita pada hari ini lagi sekali dalam perbincangan sihat. Okay, dalam perbincangan sihat kita, dah lama saya tak live. So hari ini saya masih gelap pula. Saya akan bawakan gelapnya. Okay. So hari ini insyaAllah saya akan bawa satu topik yang agak common. Hari tu pun ada orang minta sebenarnya. Tajuk dia angin pasang, ataupun dalam medical termnya kita panggil hernia. Sebenarnya macam gelap. Okay, sekejap Okay, so tentang hernia. Jadi apa itu hernia atau angin pasang? So hernia ni berlaku apabila kandungan apabila ada sesuatu kita panggil kandungan lah, dia berada di sepatutnya dalam satu kawasan. Okay, tetapi bila hernia atau angin pasang berlaku, dia ni terkeluar atau membonjol keluar daripada kawasan yang sepatutnya itu ke dalam ruang yang berbeza. Okay, biasanya dia daripada abdomen, dia keluar daripada kawasan abdomen. Itu paling biasa berlaku lah. So kandungan ni apa biasanya? Kandungan ni, barang ni, konten ni terdiri daripada biasanya usus kita besar, biasanya usus besar lah, tak pasti, tapi biasanya usus lah, ataupun tisu lemak yang ada di abdomen, dan dia ada satu lapisan ataupun selaput yang kita panggil membrane. So bila kandungan ni ataupun konten barang ni dia keluar menembusi kita punya abdomen tadi tu, dia pun membawa sekali macam melalui satu lapisan nipis tadi yang kita panggil membrane, membentuk satu kantung, sac, kantung. So kantung ni kalau medical term kita panggil hernial sac, hernia punya kantung. Okay, so saya repeat balik, kandungan biasanya yang daripada dalam badan kita, jadi usus lah yang paling kerap berlaku. Dia sepatutnya ada di dalam abdomen, tapi dia pergi melepasi abdomen, keluar, contoh dia keluar, membentuk satu kantung dan benda itu sekali. So benda ni, benjolan ni kita panggil hernia ataupun angin pasang. So kenapa kan orang panggil angin pasang? Waktu awal kami dapat tahu benda ni dipanggil angin pasang pun macam terkejut juga kan. Sebab dia boleh macam air pasang surut. Benjolan tu kejap timbul, kejap lagi dia tak timbul.
Ada yang you boleh tekan balik dia masuk semula, ada yang you tak boleh masukkan dia semula lah, ataupun tolak dia semula. So itulah kenapa datangnya nama angin pasang. Okay. Right, so hernia atau angin pasang ni ada pelbagai jenis, tapi hari ni saya akan sentuh 3 yang paling common, yang paling major lah. Okay. So yang pertama, jenis yang pertama kita panggil inguinal hernia. So inguinal bermaksud dia berada di kawasan kelengkang. Yeah. Okay. So inguinal hernia ni merangkumi 80% daripada semua jenis hernia, dan dia 25 kali ganda lebih kerap berlaku dalam lelaki. Okay. Dan inguinal hernia pula ya, yang dekat kelengkang ni ada 2 jenis. Satu kita panggil indirect. Indirect tu maksudnya tak langsung. Satu lagi kita panggil direct. Direct tu maksudnya langsung. Okay. So untuk inguinal hernia yang tak langsung, maksudnya indirect, dia terhasil daripada kita ni dekat badan lelaki lah, especially ada satu laluan yang pernah dilalui oleh testis, ataupun Google tulis buah peleh testis tu. So dia start daripada kawasan perut. Waktu janin kita, waktu kita kecil tu, janin waktu kita masih janin, waktu dia berkembang, dia telah melalui satu jalan lah, yang melalui daripada badan, ini abdomen, turun ke kelengkang, dan selepas tu benda tu turun ke kawasan itulah bawah sekali, skrotum, ini buah zakar. Okey, tetapi jalan ni atau laluan ni sepatutnya dia telah tertutup lah semasa lahir kan, memang dah tertutup pun, tetapi sebab laluan ni pernah wujud, jadinya hernia boleh berlaku di laluan ini. Okey. So hernia jenis inguinal hernia yang tak langsung, yang ini indirect ni, boleh berlaku dalam semua peringkat umur, tua ke, muda ke, budak kecil ke, dia boleh berlaku. Okey. So tu jenis inguinal hernia yang indirect, yang tak langsung. Okey. Untuk inguinal hernia yang direct, maksudnya langsung, okey, dia biasanya berlaku di kawasan dinding abdomen yang kurang tebal. Okey, adalah kawasan kawasan bawah sikit abdomen ni. Okey. Biasanya benjolan ni, kita panggil angin pasang ni, dia tidak menonjol sampai ke buah zakar. Dia macam stay dekat kawasan tu je, dekat kawasan kelengkang. Dan biasanya berlaku dalam kalangan orang yang pertengahan umur sehingga orang yang lebih tua lah, ataupun lebih lanjut usia. Kenapa? Sebab abdominal wall ataupun dinding abdomen dia ni sudah semakin lemah. So masa dia macam dah agak lemah di kawasan abdomen, so memudahkan usus tadi tu untuk keluar daripada kawasan dia, keluar membentuk benjolan. Okay. So kalau anda macam kurang jelas, so kat sini saya boleh tunjuk gambar lah. So ini adalah apa yang berlaku. So ini dinding perut, abdomen. Okay. So ini kita punya usus. Sepatutnya dia tidak terkeluar lah, sepatutnya usus sebab ada dalam kawasan ini sahaja. Tetapi apabila muscle ni, okay, atas dan bawah ni sudah macam agak lemah disebabkan faktor usia lah biasanya, so ini pun mudah untuk usus ni terkeluar. So inilah yang dikatakan dengan inguinal hernia yang direct ataupun langsung tadi. Okay. Alright. So itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah femoral hernia. So femoral hernia ni adalah hernia yang berlaku di femoral canal ataupun saluran femoral. So femoral canal ni ada apa guys? Dia ada salur darah, biasanya salur darah lah, vein dengan arteri. Dia berada di bahagian bawah sikit daripada kelengkang. Okey. Kalau contoh macam ni. Okey. Nampak tak? Okey, so kalau macam ni inguinal atas sikit, femoral hernia ni dia lebih bawah sikit daripada kelengkang, tapi dia akan ada di agak tengah di kawasan peha. Okey. So dia memang macam ada saluran lah yang meletakkan arteri dengan vein dekat situ.
So biasanya saluran ni sepatutnya padat lah, tidak ada ruang cukup-cukup je untuk salur darah tersebut. Tapi boleh jadi saluran ni tiba-tiba dia jadi besar. Okay. So disebabkan ada ruang di situ, kandungan usus tadi tu kan, kandungan yang berada di dalam abdomen tadi tu menonjol masuk ke kawasan saluran ini. So yang ini pula, jenis primary hernia ni berlaku 5% daripada keseluruhan hernia dan seringkali berlaku dalam kalangan wanita. Okey. Macam tadi iguana kan, kita tengok ada yang direct dengan indirect kan. Okey. So untuk primary hernia pula biasanya dia tidak boleh ditolak semula ataupun dimasukkan semula. Irreducible. Okey, kalau boleh tolak semula kita panggil reducible, kalau tak boleh tolak semula kita panggil irreducible. Alright. So tu pasal primary hernia. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang saya nak fokuskan adalah kita panggil incisional hernia. Maksudnya hernia yang berlaku setelah kita membuat hirisan ataupun kita pernah potong di kawasan tersebut, lepas tu berlaku hernia. So dia panggil incisional hernia. Okay, incisional hernia adalah 10% daripada keseluruhan hernia. Alright. So incisional hernia berlaku apabila seseorang tu dia buat pembedahan. Okay, lepas tu bila pembedahan ni berlaku, yang kita buka layer by layer, sebab perut kita ada banyak lapisan, banyak layer. So bila layer-layer ni kita dah buka, dinding abdomen ni dia berubah in terms of structure. So bila berubah struktur, dinding ni menjadi lebih lemah lah daripada yang normal. So hasil daripada dinding yang lemah ni lah berlaku incisional hernia ataupun hernia disebabkan oleh hirisan yang kita belah tu. Okey. So incisional hernia ni berlaku dalam 2 hingga 10% pembedahan yang dilakukan di kawasan perut. Okey. So jangan pelik lah kan kalau contoh anda kenal seseorang yang sebelum ni mungkin pernah buat pembedahan, tiba-tiba tak lama lepas tu macam ada benjolan ataupun ketulan di kawasan yang pernah dibedah atau dibuka tersebut, itu mungkin tanda yang orang tersebut ada incisional hernia, hernia hirisan. So kita akan tahu penyebab atau punca seorang itu boleh buat hernia. Okey. So dia basically apa perkara ataupun keadaan yang menyebabkan tekanan di dalam kawasan ruang abdomen ni, ruang perut lah orang kita panggil, boleh menyumbang kepada pembentukan hernia. Okey. Ataupun orang tu dah ada hernia dia jadi lagi teruk. Okey. So apa-apa perkara yang naikkan kita panggil abdominal pressure, tekanan di dalam perut tu akan boleh menyebabkan hernia. So apa dia? Apa menyebabkan tekanan dalam perut kita naik? Yang pertama, paling common, obesity. Okay, so lagi besar badan orang tu, lagi tinggi pressure dalam perut, lagi senang orang tu dapat hernia. Right. Yang kedua, apabila anda mengangkat objek yang berat ataupun sering angkatlah objek berat kan. So macam bila kita angkat objek berat, kita macam ada rasa strain kat perut kan. So tu you tengah tekan you punya perut, you tinggikan pressure dalam perut tu. So ini mudah dapat hernia. Yang ketiga, batuk. So bila kita batuk, anda pun sendiri boleh rasa kan, kadang-kadang dekat perut kita macam ada pressure macam tu kan bila batuk. So again, batuk. Keempat, meneran semasa buang air besar atau kecil. Okay. So maksudnya orang-orang yang ada masalah yang berkaitan dengan sembelit atau apa-apalah yang menyebabkan dia dapat sembelit, atau masalah meneran semasa buang air kecil. Contoh orang tu ada masalah dengan prostate, so bila dia pergi toilet tu dia macam rasa teran kan. So lagi senang dapat hernia atau angin pasang tadi. Okay. Yang kelima, penyakit paru-paru kronik. Kenapa penyakit paru-paru kronik? Sebab biasanya orang macam ni dia akan sering kali atau kerap kali batuk. So bila batuk macam saya cakap tadi pun meninggikan pressure di dalam abdomen, menyebabkan hernia lebih mudah. Dan yang terakhir, ada cecair di dalam abdomen. Kalau tak cecair pun sesuatu yang tak sepatutnya berada di dalam abdomen, tapi dia ada dalam abdomen, maksudnya dia tambah lagi pressure,
benda ni pun boleh menyebabkan hernia. So tak semestinya cair, kadang-kadang apa-apa mass kan, atau ketulan, kanser pun boleh dia present with hernia, tapi you kena pastikanlah dalam abdomen tu tak ada apa-apa yang tak sepatutnya berada di situ. Tak kisahlah cecair ke, ketulan ke. Okay. So apa simptom orang yang dapat hernia? So, saya membahagikan InsyaAllah. Okay. So saya membahagikan simptom kepada 3 jenis lah. Kiranya satu untuk angin pasang yang boleh surut, maksudnya kita reducible. Boleh surut tu kita boleh tolak masuk, dia pun masuk. Okay. Yang kedua, angin pasang yang tidak boleh surut. Okay, maksudnya irreducible. Kita tolak dia tak masuk-masuk. Okay. Dan yang ketiga, angin pasang atau hernia yang telah terbelit. Terbelit ni bahaya. Sebab setiap jenis hernia ni akan menghasilkan simptom yang berbeza. Okay, so kita go through yang angin pasang boleh surut, yang reducible, yang kita boleh tolak dia masuk balik ke tulang ni. Okay. So yang pertama memang kena ada benjolan yang baru lah. Anda tak pernah perasan pun benjolan tu wujud, tiba-tiba ada ketulan kan, macam benjol dekat celah kangkang. So macam something. Okay. Lepas tu reducible, anda boleh tekan dia masuk. Alright. Lepas tu anda kadang-kadang rasa macam sakit ataupun rasa macam senak di bahagian perut kan. Tapi kalau anda tekan benjolan tu, anda tak rasa sakit. Okay, itu antara simptom-simptom untuk angin pasang yang boleh surut, yang boleh di-reduce, boleh ditekan. Okay. Dan benjolan ni akan timbul atau bertambah saiz dia bila anda berdiri, atau bila anda tekan, atau bila anda beri tekanan dalam abdomen. Contohnya, bila anda berdiri, benjol tu bermula tak nampak. Bila anda diri, dia terkeluar. Ataupun mula tak nampak pun, anda batuk dia terkeluar. So itu antara simptom untuk angin pasang atau hernia yang boleh surut. Okay. Selain daripada itu, simptom lain juga anda boleh dapat constipation ataupun sembelit lah. Sebab dia berkaitan dengan usus kan. So bila usus ni ada problem dekat situ, tersekat dekat mana-mana, so dia akan affect lah kita punya pencernaan, termasuklah kita punya buang air besar dan sebagainya. Okay, so tu untuk angin pasang yang kita boleh, yang boleh surut, yang boleh tekan dan dia masuk balik. Okay, untuk angin pasang yang tak surut, okay, maksudnya kita tekan tapi dia tak masuk-masuk, dia mana tak boleh masuk. Biasanya angin pasang macam ni, sebelum ni dia boleh surut. Sebelum ni kalau kita tekan dia masuk, tapi after a while bila kita tekan dia dah tak boleh masuk. Dia macam gitu je kat luar. Okay. So sebahagian daripada ini adalah angin pasang yang mungkin kronik. Maksudnya dia telah berlaku dalam jangka masa yang lama tapi dia tak sakit. Jadinya orang yang ada ni pun dia tak cari, dia tak dapatkan rawatan. Jadinya benda yang berbeza tentang simptom antara yang boleh surut dengan tak boleh surut adalah yang tak boleh surut ni, bila you tekan dia tak masuk balik, itu je. Yang lain tu lebih kurang sama. Dan yang terakhir yang memang sangat berbeza dan you kena take note adalah angin pasang yang terbelit. Okay, terbelit ni macam ni proses dia berlaku kan. So dia boleh start dengan angin pasang yang tidak surut. Maksudnya biasanya orang tu dapat angin pasang, benjol, you tekan masuk, you tekan masuk. Dah lama-lama sampai satu tahap you tekan tak masuk-masuk. Okey, tak masuk-masuk. Lama-lama dia terbelit. Yang tak masuk-masuk ni boleh jadi terbelit. So bila terbelit, salur darah you terhimpit di kawasan tu kan. Sebab dia terpusing kan. Okey, bila terpusing, terbelit, salur darah terhimpit, darah tak dapat sampai di kawasan usus tersebut. Jadinya tisu di kawasan tersebut mati. Okey, bayangkan je lah macam kalau anda tak dapat oksigen kan. So apa jadi? Memang tak boleh hidup kan. So macam tu lah juga dengan organ dalam badan kita. Sama juga dalam kes macam ni. Angin pasang tu terbelit, darah tak dapat sampai sebab salur darah jadi sempit. Bila tak dapat sampai, tisu kawasan tersebut mati. Bila mati, datanglah rasa sakit.
Lebih-lebih lagi sakit tu bila ditekan. Macam yang awal-awal tadi, kalau tekan tak rasa sakit pun. Mungkin you just rasa macam tak selesa, uncomfortable, tapi tak adalah sampai sakit. Tapi yang terbelit ni memang biasanya sampai sakit. Lepas tu rasa loya, muntah, kembung perut. Ini memang biasalah. Dan boleh jadi pesakit ni dapat demam dan nampaklah macam penat. Memang nampak macam dah severe lah, macam tak okey. So dalam kes ni dia adalah kecemasan, bukan macam biasa-biasa. Tak, kecemasan yang kita perlukan pembedahan dilakukan secepat mungkin, ASAP. Alright. So sekarang saya nak go through apa faktor risiko kan, apa yang menyebabkan orang tu mudah lagi untuk mendapat angin pasang. Ada banyak benda kita dah cover, so boleh jadi ini macam overlap lah, benda yang lebih kurang sama. So yang pertama, kalau dia memang dah ada sejarah hernia, sebenarnya dia memang pernah dapat hernia, lepas tu lagi mudah lagi dapat lagi dan hernia tu menjadi lebih teruk. Yang kedua, bila orang tu umur dia telah meningkat, macam saya cakap, lebih tinggi umur, lebih lemah lah dia punya wall, abdominal wall ataupun dinding abdomen dia, menyebabkan mudahlah hernia untuk berlaku. Yang ketiga, lelaki. So lelaki sangat berisiko ataupun mudahlah lebih mudah untuk mendapat angin pasang ataupun hernia. Yang keempat, batuk yang kronik. Batuk yang kronik ni saya nak elaborate sikit lah. Sebab orang merokok, biasanya dia akan ada batuk-batuk juga. Lagi-lagi kalau orang yang dah ada masalah dengan paru-paru dia, perokok tegar, biasanya ada masalah paru-paru dan dia kerap batuk, orang ni lagilah berisiko sangat tinggi untuk dapat hernia. Selain daripada sebab rokok, certain ubat medication, especially ubat yang ada satu jenis ubat darah tinggi ni, dia punya side effect adalah batuk lah. So batuk kronik ni boleh menyebabkan hernia lah. Seterusnya adalah sembelit. Sembelit yang kronik. So kalau sembelit tu kena dapat tahulah kenapa sebenarnya sembelit. Next, dinding abdomen yang lemah. Tak kisahlah orang tua ya, tapi kalau anda ada penyakit lain ke yang menyebabkan dinding abdomen lemah pun boleh. Dan yang terakhir, orang yang merokok. Saya cakap jadinya apa rawatan yang kita berikan untuk orang yang confirm ada angin pasang? Alright. Secara umum, semua orang yang ada angin pasang perlu dibedah. Kita fix kita elokkan angin pasang tu, kita tolak balik, kita jahit lah ataupun apa-apalah yang kita sepatutnya buat. Sepatutnya kita bedah lah untuk betulkan keadaan tu. Tetapi ada juga pesakit yang tidak boleh buat surgery atas faktor-faktor kesihatan yang lain. Kadang-kadang terlalu tua, jadinya risiko untuk buat pembedahan tu lebih tinggi berbanding benefit yang dia akan dapat atau kelebihan yang dia akan dapat daripada surgery tersebut. Jadinya lebih baik tak apa, tak payah buat. Itulah. Tapi secara umum kita nak buat lah. So home remedies yang pertama saya berilah. Apa yang anda boleh buat kalau anda berada di rumah dan anda rasa anda ada angin pasang? Elak angkat barang yang berat. Itu paling-paling lah. Yang kedua, elakkan batuk. Yang ketiga, elakkan meneran lah, sama ada meneran semasa buang air besar ataupun air kecil. So kalau batuk tu anda ada, anda kena pastikan anda dapatkan rawatan lah. Jumpa doktor, find out kenapa anda batuk yang terlalu lama ke, tak kisahlah anda ada demam sesama ke dan benda lain. Pastikan batuk tu tak menyumbangkan lagi kepada benjolan yang menjadi hernia, benjolan hernia ni. Kalau orang yang ada meneran untuk buang air besar atau air kecil, anda pun kena tahu punca dan pastikan anda mendapatkan rawatan lah terhadap sembelit ataupun susah nak buang air kecil tadi tu. Sebab benda tu tak normal lah. Kalau anda sembelit terlalu lama, tu memang tak normal lah. So rawatan kita beri berbeza bergantung kepada jenis angin pasang tadi. Sebab tu saya pada awal saya go through apa beza angin pasang yang boleh surut, maksudnya reducible, yang kita boleh tolak semula masuk ke dalam, dengan angin pasang yang tidak surut, maksudnya irreducible, kita tolak tak masuk-masuk.
Okey. So angin pasang yang boleh surut, secara umumnya memang kita buat pembedahan unless ataupun kecuali ada faktor lain yang menghalang pesakit tersebut menjalani pembedahan. Okay. So kalau tak bedah, kalau dia ada sesuatu menyebabkan dia tak boleh buat pembedahan, jadi tak bedah. So apa kena buat? Doktor akan cek secara berkala macam mana keadaan benjolan tersebut atau ketulan tersebut di kelengkang anda. Adakah makin besar, makin teruk, adakah daripada boleh tolak masuk jadi dah tak boleh tolak masuk, tu bahayalah. Okey. So bila seseorang itu tidak, macam doktor decide untuk okeylah orang macam ni kita tak payah buat pembedahan. Yang pertama, apabila bukaan hernia tu besar, maksudnya macam gambar yang saya tunjuk tadi kan, sorry terbalik pula. Alright, so ini kita panggil bukaan hernia kawasan ni. So ini atas muscle, bawah muscle, ini ada satu ruang. So kalau bukaan hernia ni, okay, kalau bukaan hernia ni agak besar, so risiko untuk dia menjadi hernia atau angin pasang yang terbelit tu agak rendah. Jadinya doktor bolehlah sarankan macam okeylah tak apa, tak payah buat pembedahan sekarang pun tak apa, sebab risiko untuk dia terbelit tu atau terjerut tu agak rendah. Okey. Tetapi perlu diingatkanlah semua ataupun setiap hernia ada rawatan yang berbeza lah, bergantung kepada risiko dan kebaikan yang anda boleh dapat kalau anda buat surgery tersebut. So doktor akan timbang tara lah mana lagi bagus, patut buat ke patut biarkan dulu. Okay. So itu untuk angin pasang yang boleh surut. Okay. Angin pasang yang tak boleh surut, maksudnya angin pasang yang bila kita tolak balik benjolan tu tak masuk-masuk. Okey. So in general semua angin pasang yang tak boleh surut memerlukan rawatan kecemasan. Okey. Kecemasan kerana risiko dia untuk mendapat komplikasi yang ini terbelit tadi tu sangat tinggi. Okey. So bila terbelit ni ada macam-macam hal lah. Macam saya cakap tadi, bila start tak dapat darah, lepas tu tisu mati, memang susah lah. So kita nak elakkan benda berlaku. Okay. So untuk angin pasang yang tak boleh surut ni, pertama kita akan cuba untuk jadikan dia boleh surut dulu. So daripada you tekan-tekan tak masuk, you nak cuba juga tekan sampai dia boleh masuk. Tapi you tak nak lah buat sesuka hati kan. Kita sebenarnya akan bagi pesakit ubat lah. So biasanya dua jenis ubat lah. Yang pertama ubat tahan sakit lah, sebab takut you tekan-tekan sebenarnya sakit kan. So ubat tahan sakit yang pertama. Yang kedua kita bagi ubat untuk meregangkan otot ataupun muscle relaxant. So kita nak muscle dia relax supaya dia tak lagi mengecilkan ruang tu. So bagi dua jenis ubat ni kita tengok jadi ke tak jadi, gagal ke berjaya. Okay. Contohlah selepas bagi ubat gagal, maksudnya kita cuba tolak juga untuk masuk ke dalam, tak masuk-masuk, memang tak boleh. Okay. So dalam situasi ini, bila gagal, terus pergi pembedahan kecemasan. Okay, sebab kita tak ada time untuk kita waste, memang kena terus pembedahan. Okay. So tu kalau tak berjaya lah. Okay, misalkan tadi berjaya kita tolak boleh masuk pula selepas kita bagi dua jenis ubat ni. So apa kita nak buat kan? Okay. So rawatan seterusnya bergantung kepada keadaan angin pasang tersebut. Yang pertama kita kena tahu dah berapa lama angin pasang tu tak surut. Maksudnya dah berapa lama angin pasang tu bila kita try tolak dia tak boleh masuk. Okay. Kalau angin pasang tu sudah lebih daripada 6 jam terbelit ke macam tu, 6 jam lah kita punya cut off 6 jam, kita akan pergi juga buat pembedahan untuk kita tengok apa kerosakan tisu ataupun usus yang berlaku di kawasan situ, dan kita akan cuba memperbaiki angin pasang tersebut lah melalui pembedahan. Okay. So yang kedua, kalau masa belitan tu tak lama pun, tak sampai pun 6 jam, sekejap saja kan, lepas tu selepas lama sikit dia boleh surut pula, dan kita tak nampak ada sebarang tisu yang rosak. So kalau dalam situasi macam ni,
kita tak payah buat pembedahan pun pada waktu tu. Kita boleh patient ataupun pesakit dah boleh keluar ward dah lah. Dan kita akan selepas tu follow up lah, maksud kita akan buat pemeriksaan berkala lah, adakah berlaku lagi angin pasang yang tak boleh surut tersebut. Tapi in general, sesiapa yang pernah dapat angin pasang yang tak boleh surut ni, tak boleh ditekan dan dia tak masuk ni, risiko dia untuk berulang iaitu menjadi tak surut ni adalah sangat tinggi. Okay? Walaupun you dah pernah dapat angin pasang tak surut, lepas tu you pernah dapat medication, lepas tu dah boleh tolak balik, tapi risiko untuk perkara macam ni berlaku lagi adalah sangat tinggi. Jadinya lebih baiklah kalau buat pembedahan, sebab kita tak nak lah kita tunggu kan, sebab yelah kita ada pilihan kan, kita tunggu sekali bila dia berlaku, dia terbelit, lepas tu terlama pula, dah satu hal kan, nak deal dengan complication yang banyak lagi lah kan. Mungkin sampai satu tahap kalau teruk sangat memang kena potong usus tersebut, dan dia akan jadi sangat messy lah, sangat tak best. Okay. So itu sahaja tentang hernia ataupun angin pasang. So kalau sesiapa daripada anda yang mempunyai ketulan, okay, ataupun anda suspek anda ada hernia, seperti simptom yang saya dah describekan tadi, ketulan di celah kangkang, anda bolehlah refer kepada doktor. Okay, anda boleh datang ke klinik kurnia. So doktor akan buat pemeriksaan yang lebih rapi lah, dan dia ada test-test yang kita akan buat lah, seperti kita akan suruh anda daripada baring, anda berdiri, lepas tu kita tengok benjolan tu keluar ketak, dan kita akan cuba tekan semula, kita akan cuba minta anda batuk dan sebagainya untuk tengok adakah dia boleh surut ataupun tidak boleh surut. Kita tengok juga location dia, dia jenis angin pasang yang jenis yang mana kan, sebab ada banyak jenis. So doktor akan buat diagnosis yang tepat, dan lepas tu kita akan bincang ke mana rawatan selepas tu. Okay. So itu saja untuk hernia pada hari ini. Sebarang cadangan, komen ataupun soalan anda boleh kemukakan di ruangan di bawah. Dan Muhammad Azizi Zaihan kata nice, dah setahun tak dengar kuliah macam ni, doakan saya cepat review. InsyaAllah Cik Muhammad Azizi akan dapat kerja tak lama lagi. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum, bye.